وأكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Ya, Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat menyambung kelas ataupun pengajian ulang kaji bagi kitab Fiqh Darah Wanita, terjemahan kepada Al-Ibanah wal Ifadah. Jadi Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita akan cuba selesaikanlah ulang kaji bermula daripada pelajaran 8 sehingga khatam insyaAllah. Jadi tak nampak macam banyak kita baca pelajaran 8, tapi sebenarnya taklah banyak sangat sebab kita ni belajar di atas nama ulang kaji sahaja. Jadi saya taklah akan ulas ataupun hurai terlalu panjanglah untuk pelajaran 8 nanti. Baik. InsyaAllah kita boleh mula. Baik, dalam pelajaran 8 kita akan mempelajari tajuk istihadah fi nifas. Istihadah fi nifas. Jadi dalam tajuk ini, dalam pelajaran 8 ini kita akan mempelajari sama bahagiannya dalam bab 7, pelajaran 7. Dalam pelajaran 7 mustahadah fil haidhi. Dalam pelajaran 8 pun sama juga, mustahadah fil nifas dibahagi kepada 7. Dibahagi kepada 7. Jadi dalam pelajaran 8 ini perbahasannya terjadi apabila darah nifas itu melebihi daripada maksimanya. Apabila melebihi daripada sebanyak-banyak nifas, yang kita sudah maklum nifas ini paling banyak dalam mazhab Syafi'inya adalah 60 hari. Jadi apabila melebihi 60 hari ini, maka darah nifas wanita yang keluar ini telah bercampur dengan darah istihadah. Telah bercampur darah nifasnya dengan darah istihadah. Ada nifas, ada istihadah. Jadi kita nak selesaikan masalah ini mestilah melihat kepada salah satu daripada 7 jenis, 7 bahagian. Mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghairu mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghairu mumayyizah, mutahayyirah mutlaqah, mutahayyirah zakirah lil waqti, nasiyah lil adadi, mutahayyirah zakirah lil adadi, nasiyah lil waqti. Jadi pembahagiannya sama sahaja seperti dalam pembahagian mustahadah fil haidhi. Baik, kita tengok yang pertama secara ringkas. Mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah ini perempuan yang pertama kali terjadi ataupun pertama kali bersalin dan terus terjadi istihadah di dalam nifas. Selepas daripada bersalin, dia keluar darah melebihi daripada 60 hari dan dia dapat membezakan sifat darahnya. Maknanya dia dapat bezakan yang mana kuat, yang mana lemah dan memenuhi syarat tamyiznya. Baik, dalam
mustahadhah fi nifas ini, syarat tamyiznya hanya dilihat pada satu sahaja iaitu darah kuat tidak melebihi daripada 60 hari. Tidak melebihi hari ke-60. Kalau bahasa yang lebih mudah kita faham. Tidak melebihi daripada hari ke-60. Tidak melebihi daripada hari ke-60. Bermakna kalaulah syarat ini tidak dipenuhi, syarat yang satu ini tidak dipenuhi, maka kita tak bolehlah nak selesaikan dengan mumayyizah. Dia ada step ataupun dia ada penyelesaian kedua. Kalau tak dapat dengan penyelesaian pertama, mumayyizah, kena lihat pula kepada ghairu mumayyizah. Nanti kita akan tengoklah. Baik. Hukumnya, kita lihat dalam bahagian pertama ini dia ada hukum kepada mubtada'ah mumayyizah. Darah kuat adalah nifas. Darah kuat adalah nifas, manakala darah lemah walaupun tempohnya panjang adalah suci, sama ada sedikit atau banyak. Dengan syarat darah kuat tidak melebihi 60 hari dan semua masalah-masalah mumayyizah ketika haid yang lepas akan diaplikasikan juga di sini. Baik. Jadi syaratnya kalau kita lihat di sini disebut dalam kitab Al-Ibanah satu sahaja, iaitu darah kuat tidak melebihi 60 hari. Atau kalau kita terjemah daripada teks Arab lah, ataupun kita nak ambil kesimpulan supaya kita mudah faham, tidak melebihi daripada hari ke-60. Sebabnya ada setengah yang sudah beli buku saya ni ataupun yang sudah baca buku saya ni, dia salah faham dengan ibarat melebihi 60 hari. Melebihi 60 hari itu. Jadi di situ mungkin ada yang keliru, sebabnya dia akan menganggap tidak melebihi dengan syarat darah kuat tidak melebihi 60 hari. 60 hari bermakna kalau darah hitam yang keluar tu darah hitam dan darah merah. Kalau permulaan darah yang keluar tu darah merah, darah lemah, darah merah sebanyak 20 hari, selama 20 hari. Contohlah ni. Contoh selama 20 hari. Selama 20 hari merah. Kemudian keluar darah hitam selama berapa? Selama 70 hitam. Jadi ada yang salah faham ni. Ada yang salah faham. Bila darah hitam ni keluar lebih daripada 60 hari, contoh 70 hari, barulah menyalahi syarat tamyiz dalam menyalahi tamyiz di dalam masalah istihadhah fi nifas ini. Jadi sedangkan maksud sebenarnya tidak melebihi hari ke-60. Maknanya di sini tak semestinya 70 hari hitam. Kita letak 20 tambah lagi berapa? 40. Contohnya 50. 20 merah, 50 hitam. Berapa hari dah tu? Kalau kita lihat pada hitam sahaja, memanglah tidak melebihi 60 hari. Tapi kita kena lihat daripada awal lagi. Daripada awal kita kira nifas. Sebab tu yang lebih sesuainya untuk kita faham melebihi hari ke-60. Melebihi hari ke-60. Jadi kalau kita letak 50 hari hitam pun sudah tidak cukup syarat tamyiz. Dan masalah ini akan diselesaikan dengan
cara ghair, dengan apa? Dengan kaedah ghairu mumayyizah pula. Bukan dengan mumayyizah lah. Jadi kena betulkan jugalah ni di antara ibarat yang mungkin keliru, menyebabkan kita keliru. Jadi sebenarnya asalkan hitam itu melebihi hari ke-60. Yang kuat itu melebihi hari ke-60, bukan melebihi 60 hari. Baik. Itu sebagai tambih lah bagi sesiapa yang baca terjemahan. Baik. Syaratnya cuma satu sahaja. Dia tidak ada syarat minimal. Tidak ada syarat minimal. Kerana selahzah pun sudah dikira tamis. Katakan dia selepas pada bersalin, dia mengalami istihadah fi nifas. Mengalami istihadah fi nifas selama darah keluar selama 70 hari. Dan ini merupakan kali pertama dia keluar darah nifas, dan kali pertama dia bersalin dan terus keluar melebihi 60 hari. Jadi dia akan kembalikan kepada apa? Penyelesaian mubtada'ah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah, kita akan hukumkan nifasnya selahzah sahaja, sedetik sahaja. Itu kalau mubtada'ah ghairu mumayyizah tu, tapi dah masuk yang kedua dah tu. Kita masih lagi mubtada'ah mumayyizah. Saya nak sebutnya di sini tidak ada syarat minimal. Tidak ada syarat minimal kepada darah kuat dan darah lemah. Darah kuat, darah lemah tidak ada syarat minimal dia. Tak sama seperti dalam masalah, tidak sama seperti di dalam bab haid. Syarat tamyiz dalam bab haid itu tak ada lagi 4 syarat. Ada 4 syarat semua. Baik. Jadi dia kata juga semua masalah-masalah mumayyizah dapat diaplikasikan juga di sini. Bermakna di sini kalaulah kita lihat dalam masalah mumayyizah, contoh seperti kuat, lemah, lebih lemah, juga dipakai di sini. Contoh kita kata 30 hitam, 20 merah, 30 kuning. Tak boleh pun tak apa ni, saya rasa 20 hitam, 30 merah, kemudian 20 kuning. Itu semua berapa? Kalau kita jumlahkan 20, 50, 6, 70. 70 semua. Sudah melebihi daripada sebanyak-banyak nifas. Jadi kalau kita lihat di dalam di dalam masail mumayyizah fil haid, ada dia datangkan masalah-masalah dalam mustahadah fil haid. Dalam ibanah ada, sebelum ni dia sebut dah. Jadi kalau keluar darah kuat, lemah, lebih lemah, boleh ke tidak nak gabung tu? Jadi bolehlah kita nak gabung kerana tak melebihi sebanyak-banyak nifas. 20, 30 ni, 20 hitam, 30 merah boleh digabung kerana masih lagi dalam 60 hari. Nak gabung dengan 20 tak boleh. Nak gabung dengan 20 kuning ni tak boleh dah. Sebab akan jadi melebihi 60 hari. Begitu juga dengan masalah 777. Boleh jugalah kita aplikasikan di sini. 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. 7 merah, 7 hitam, 7 merah, 7 hitam. Masalah 77 lah. Masalah 77 boleh juga kita aplikasikan di dalam mustahadah fi nifas. Contoh kita kata masalah 77 macam mana nak buat contoh? Kita buat contoh okey. 77 30
hitam. 30 merah. 30 hitam. Okey. Masalah 77 lah tu. Kita jangan anggap 77 ni mesti angka 77. Jangan mesti tak semestinya dengan angka 77. Samalah juga dalam masalah haid. Baik. Jadi dalam masalah ini, masalah 77 ni kita dalam masalah yang saya datangkan ni, kita dapat selesaikan dengan kaedah as-sab'at. Masalah apa? Masalah 777. Bagaimana yang sudah dibahas dalam bab haid. Jadi 77 ni kita akan hukum berapa hari haid kalau dalam kaedah haid. Kita boleh hukum 7 hari hitam. Yang pertama tu haid sahaja. Ikut pendapat Syekh Ibn Hajar. Atau 7 hitam, 7 merah. 7 hitam pertama dengan 7 merah selepasnya. Boleh juga kita hukum haid ikut pendapat Imam Ramli. Jadi begitu jugalah di sini kita boleh hukum sama seperti dalam bab haid tadi. Di sini kita boleh ambil hitam 30 yang pertama sahaja nifas, ataupun kita nak gabung 30 hitam, 30 merah. Kerana bila digabungkan belum lagi melebihi 60 hari, 30 hitam, 30 merah. Boleh gabung. Jadi boleh juga mengikut pendapat Syekh Ramli. Kedua-dua tu boleh kita ambil yang mana satu pun tak apa. 30 hitam sahaja ataupun 30 hitam dan 30 merah. Boleh dihukumkan nifas. Baik. Jadi selepas pada tu 30 hitam yang kedua tu adalah istihadah lah. Adalah istihadah. Baik. Okay, seterusnya kita lihat apa lagi yang ada dalam bahagian pertama ni. Mubtada'ah mumayyizah. Disyaratkan juga darah kuat, lemah tidak dilalui oleh suci 15 hari atau lebih. Jika dilalui oleh suci, ni syarat tambahan lah yang tidak ada dalam syarat tambis bab haid. Kalau kira satu sahaja syarat tambis yang diambil daripada 4 syarat tu. Yang ni dikira syarat tambahan lah. Disyaratkan juga darah kuat dan lemah tidak didahului oleh suci 15 hari atau lebih. Ni saya rasa tak pun tak apalah, semua dah faham ni. Kalau ada apa? Disyaratkan juga darah kuat dan lemah tidak didahului oleh disyaratkan juga darah kuat dan lemah tidak didahului oleh suci 15 hari atau lebih. Jika didahului oleh suci 15 hari atau lebih, maka darah tersebutnya adalah darah haid. Ni pesan daripada ada suci 15 hari. Selepas pada bersalin dia tak keluar lagi darah. Sampai berapa hari? Sampai 15 hari tak keluar darah. Selepas itu barulah keluar darah, walaupun dia boleh tamyiz, ada hitam, ada merah. Dari segi hukumnya bukan lagi hukum fin nifas, mustahadah fin nifas, tapi mustahadah mumayyizah fil haid. Nampak tak? Walaupun masalah itu selepas pada bersalin, walaupun masalah itu selepas daripada bersalin, tetapi oleh kerana telah diselangi oleh suci, oleh suci 15 hari, selepas suci 15 hari barulah berlaku tamyiz. Barulah berlaku tamyiz. Contoh kita kata 20 hitam, 20 merah. 20 hitam, 20 merah tu bila berlaku? Selepas pada suci 15 hari. Jadi itu tidak termasuk mustahadah mumayyizah fil nifas. Sudah tidak termasuk dah. Tapi dia termasuk dalam kategori apa? Mustahadah
Bolehkah saya kata 20 hitam? Ni tak ada orang betulkan ayat saya ni. 20 merah. Bolehkah kita kata mustahadah mumayyizah fil haid? Tak boleh lah. Sebabnya apa? Tak cukup syarat. Kerana 20 hitam ni darah kuat telah melebihi sebanyak-banyak haid. Jadi tak bolehlah kita nak kata mustahadah mumayyizah fil haid. Kita kata mustahadah ghairu mumayyizah. Yang tak boleh selesai dengan tamyiz dah. Kalau nak selesai dengan tamyiz, contoh kita buat 10 lah. Contoh kita buat 10. Selepas pada suci 15 hari daripada bersalin tu, suci 15 hari, keluar 10 hitam, 20 merah. Jadi ini kena selesaikan dengan mustahadah mumayyizah fil haid. Nampak tak? Kalau yang tak belajar bab ni, sama seperti dengan Ustaz Abu Usamah cakap tu lah. Kita akan mengambil hukum nifas selagi mana tidak habis berpantang 40 atau 45 hari. Jadi itu memang kesalahan yang sangat teruk lah, menandakan seseorang itu tidak belajar langsung, tidak pernah belajar dalam masalah nifas ni. Baik. Ustaz. Ya. Boleh nak tanya selalu? Kejap. Tanya sikit. Saya nak slow sikit. Spekar hangat. Okey. Kalau kes Ustaz ambil contoh tadi 30 hitam, 30 merah, 30 hitam, kita boleh ambil hukum 777 ke? Ya. Katakanlah 30 hitam, 30 merah, lepas tu dia berhenti satu lahzah. Dia berhenti seketika. Maka 30 hitam yang kedua tu dia tak jadi mustahadah fil nifas. Betul tak? Dia jadi mustahadah fil haid juga. Ya, betul Ustazah. Okey. Betul. Satu lahzah tu setara mana kalau kita nak kata? Biasanya kalau dalam nifas lah, ikut pengalaman Ana dia bila ujung-ujung tu dia tak berapa ada dah darahnya sebenarnya. Boleh tak kalau kita kata orang yang nifas ni, bila kalau darah dia tu memang kita kena suruh dia perhati sungguh lah. Dia stop sekejap pun boleh dikira jadi haid dah lepas pada tu. Ya. Maknanya dia asalkan berhenti. Jadi nak tahu berhenti samalah seperti dia seperti mana dia berhenti ketika darah haid lah. Samalah juganya. Cuma tu oleh kerana selahzah tu menanda dia nak bagi tahu sekurang-kurangnya ada selahzah yang memisahkan antara nifas dan haid tu. Tapi kebiasaannya kita tak dah selahzah ni. Kalau berhenti sejam, 2 jam tu paling kurangnya kita dapat tahulah sudah ada berhenti. Betul tak Ustazah? Selahzah tu boleh tak kalau kita kata dia macam dalam nakak juga? Maknanya kita check sekali tu kosong. Betul. Okey. Boleh lah tu kiranya ke? Boleh dah. Bila dah kita check sekali tu kosong. Lepas tu dia check kali kedua tu ada lagi darah. Ada balik darah. Jadi maknanya selepas tu sudah dikira haid. Kalau cukup syarat haid lah. Bila cukup syarat haid, cukup 24 jam sekurang-kurangnya, boleh dah kita dah hukum haid. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Seterusnya kita lihat lagi. Saya nak cepat sikit. Kami sebutkan di sini contoh contoh pertama, ni saya rasa boleh tengok terus dirajah lah. 20 hari hitam, 50 hari merah. Tu boleh tengok dirajah tu kita dah nampak. Contoh kedua, dua hari di sini.
2 hari darah, 15 hari naqa'. Okey, di sini ada naqa' suci selama 15 hari. Kemudian datang 20 hari hitam. Kemudian 50 hari merah. Di sini istihadhah fil haid. Istihadhah fil haid. Istihadhah fil haid. Seperti saya sebut tadi lah. Ni tak, walaupun dia boleh bezakan sifat darah, tapi tidak ada maknanya di sini kerana apa? Dia sudah dia sudah keluar daripada perbahasan mustahadhah fin nifas, kerana ada suci yang memisah sebelum itu, suci 15 hari. Jadi bila sudah ada suci 15 hari, dia akan masuk kepada mustahadhah fil haid semula dalam pelajaran 7 tu. Jadi bila kembali kepada pelajaran 7, kena lihatlah syarat tamyiz. Syarat tamyiz fil haid tu, mustahadhah fil haid tu. Maka 20 hari hitam tu tak cukup syarat tamyiz. Tak cukup syarat tamyiz. Tak cukup syarat tamyiz kerana darah kuat telah melebihi 15 hari. Jadi sebab itu di sini hukumnya mustahadhah ghairu mumayyizah fil haid lah. Mustahadhah ghairu mumayyizah fil haid. Kita tak boleh nak hukumkan yang kuat haid, yang lemah istihadhah. Kerana kita akan menghukumkan darah 20 hari pula sebagai haid. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ini tidak ada, bahkan 4 mazhab pun tidak ada 20 hari sebagai darah haid. Baik, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. Okey. Contoh yang ketiga ni saya hurai di atas contoh lah, sebab nak tengok keterangan dia tu mungkin jadi lama pula. Kita tengok di sini, kalau kita lihat dalam bab haid, dia ada sedikit perbezaan. Tidak sedikit lah, banyak lah juga. Dalam bab haid, kalau kita buat misal 5 merah, 10 hitam, dah. Kemudian berapa? 10 kuning. Baik, yang mana haid? Kita akan hukum haid dalam contoh ni 10 hitam. Tak boleh nak gabung dengan 5 merah sebelum tu. Tu tidak memenuhi syarat gabung pula. Mesti hitam ataupun mesti darah kuat tu berada di awal, baru boleh gabung. Ni di awal darah tu darah lemah, selepas itu baru darah kuat. Dia tak boleh gabung. Berbeza dengan masalah dalam nifas ni. Berbeza dalam masalah nifas ni, 20 ini mesti dihukum nifas. Mesti dihukum nifas. Kerana apa? Kerana kalau kita hukumkan suci, nescaya darah selepas itu kita akan hukumkan nifas setelah ada suci 15 hari. Nampak tak? Kalau selepas pada bersalin, selepas daripada bersalin keluar darah lemah selama melebihi 15 hari. Contoh 20 hari keluar darah lemah. Selepas itu barulah keluar darah kuat. Contoh darah hitam ni. Jadi adakah kita nak hukum hitam sahaja sebagaimana dalam bab haid? Tak boleh. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi nifas berada setelah ada suci 15 hari pula. Bila kita katakan 40 hari hitam sahaja sebagai nifas, maka 20 perang ni akan jadi hukum suci. Bila jadi hukum suci bermakna hitam 40 hari ini nifas setelah ada suci 15 hari. Mana boleh? Itulah sudah menyalahi syarat tadi. Kalau ada suci 15 hari, maka selepasnya dihukum haid. Baik. Kenapa kita tak terus hukum haid juga di sini? Kenapa kita tak anggap perang ni suci dan kita hukumkan 40 ni sebagai mustahadhah fil haid?
tak boleh juga. Kenapa? Kerana darah perang ni walaupun dia lemah, dia min jinsin daripada jenis darah juga. Kalau dalam kitab Risalah Haid, Syekh Muhammad Khatib tu dia sebut kerana daripada jenis darah juga. Nah, tapi kalau betul-betul naqa', itu dipanggil fasil hissi. Fasil hissi, pemisah yang boleh kita dapat lihat, yang boleh kita tahu, nah, yang boleh kita nampak, yang boleh kita tahu. Betul-betul ada pemisah. Jadi kalau ada naqa', betul-betul naqa', tidak ada darah langsung, darah kuat ataupun darah lemah, jadi tak mengapalah selepas tu kita boleh hukum haid ataupun mustahadah fil haid. Jika ada darah, cuma darah tu darah lemah, ni tak boleh. Kita panggil istihalah. Istihalah kita nak menghukumkan 20 peran ini sebagai hukum suci. Kerana dia daripada jenis darah juga. Dalam masalah ni tak sama dengan masalah haid. Melainkan jika darah lemah tu kurang daripada 15 hari. Kurang daripada 15, contohnya katakan 10 hari sahaja perak. Kemudian keluar hitam 40 hari. Jadi bolehlah kita nak hukum perang 10 hari itu sebagai hukum suci, tak mengapa. Dan 40 hitam selepasnya masih lagi boleh dihukum nifas kerana belum lagi ada fasil, belum ada lagi fasil ataupun misah yang sampai 15 hari. Tak mengapa. Nampak tak? Siapa-siapa yang dah ada buku tu boleh tengoklah di nota kaki tu. Dia masalahnya istihalah. Dalam bab mustahadah fi nifas ni dia ada istihalah fi ada sebab istihalah. Kenapa 20 perang ni tak boleh kita nak hukum dengan hukum suci, tak boleh kerana istihalah. Istihalah tu maksudnya mustahil. Menyebabkan 40 hitam tu jadi nifas lepas pada suci yang telah sampai 15 hari. Kalau tak sampai 15 hari tak mengapa. 10 hari sahaja, 5 hari tu tak mengapalah. Kalau kita nak hukum 5 hari perang, 10 hari perang tu sebagai hukum suci. Dan selepasnya masih lagi boleh dihukum nifas. Okey. Saya rasa dah semua tahu ni. Cuma kita ulang kaji saja. Nanti nak masuk kitab-kitab lain ataupun siapa-siapa yang nak baca kitab lain sendiri kan secara berguru ke ikutlah. Mungkin kita boleh baca sendiri lepas ni. Jadi kurang-kurangnya kita masih ingat lagi kaedah-kaedah yang penting perlu kita tahu ada dalam kitab ibanah. Ni kitab ibanah ini memang sudah diakui oleh ramai asatizah. Ini bukan saya cakap ya. Ramai di kalangan asatizah, contohnya di kalangan asatizah dari Indonesia pun mengatakan nak dibandingkan dengan kitab yang setara selevel dengan dia seperti An-Nibras, Izalatul Iltibas dengan Al-Ibanah. Al-Ibanah lebih mudah untuk orang awam, mudah faham, lebih mudah difahami. Dan saya cuba bacalah Izalatul Istibas tu, tak apalah sebab kita dah kena kita dah biasa baca. Sebelum ni pun sudah ada Ustaz Abu Salah baca kitab An-Nibras. Saya cuba baca. Memang ada yang mengelirukan juga bila kita baca dan susah nak faham. Bila kita tengok ibarat dia tu susah nak faham juga walaupun dia selevel. Terpaksa kena rujuk pada muallif sendiri, Syekh Ahmad Bafadhal juga. Jadi saya rasa nak tanya dia sendirilah rasa-rasanya. Terpaksa tanya. Nanti kelas akan datang ni kelas An-Nibras ada beberapa ibarat yang saya rasa tak boleh nak selesaikan. Bila dia datangkan kaedah, tanbih serta contoh tu, jadi ni kita baca. Nak bandingkan risalah Syekh Muhammad Khatib, setinggi-tinggi kitab Syekh Muhammad Khatib, boleh faham lagi. Tapi bacaan ni pas tak boleh faham pula. Jadi tak tahulah masalah apa sebenarnya, sama ada masalah cetakan ataupun
susunan tu jadi lari bila dia nak cetak, bila dia besarkan huruf tu. Okey. Asalnya cetak hurufnya kecil, bila dibesarkan jadi lari. Tak apalah, nanti saya akan tanya Puan Ali sendiri. Baik. Contoh yang ke-6. 10 ke 6. Mana lagi? Okey, kita boleh masuk kedua. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Okey. Mubtada'ah ghairu mumayyizah ni maknanya dia tak boleh nak tak boleh nak tamis. Tak boleh nak tamis. Jadi hukumnya macam mana? Darah nifas ialah tempoh sekurang-kurang nifas, iaitu sedetik. Bila dia tak boleh tamis, dia mubtada'ah pertama kali nifas dan terus berlaku istihadah dan dia tidak boleh nak biasakan sifat darah. Maka nifasnya dia kembali kepada selahzah sahaja. Kembali kepada selahzah sahaja. Maknanya sedetik sahaja. Seperludah. Tu masing-masing terjemahan lah. Ada macam-macam terjemahan daripada kalimah kataan selahzah tu. Nah, jadi dia nak bagi tahu sebenarnya sekejap sangat. Sekelip mata, sedetik, itu sama, lebih kurang sahaja. Baik, hukumnya jika dia pernah mengalami haid mu'tad. Haid maknanya dia seorang mu'tadah. Selepas pada kita hukumkan suci, selepas pada kita hukumkan haid selahzah, selepas pada kita hukumkan nifas selahzah, kerana dia tu mubtada'ah ghairu mumayyizah, maka sucinya berapa hari? Ni mubtada'ah ghairu mumayyizah ni. Ghairu mumayyizah. Apabila dia ghairu mumayyizah, dia kena lihat pula suci yang terakhir. Suci yang terakhir bagi haidnya. Kalau dia tu pernah mengalami haid, maka dia dihukumkan sebagai suci selepas sedetik selama tempoh adat sucinya daripada haid. Kemudian dihukumkan sebagai haid selama tempoh adat haidnya. Jadi selepas pada selahzah nifas, kita akan hukumkan suci selama mana suci daripada haidnya yang terakhir. Kalau suci daripada haidnya yang terakhir 25 hari. Jadi selepas selahzah, sucinya 25 hari, selepas itu barulah dikira hukum. Hukum apa? Hukum haid. Okey. Jadi kena tengok dulu suci daripada haidnya yang terakhir. Jika dia belum pernah mengalami haid, maka dia dihukumkan sebagai suci selama sedetik. Suci selepas sedetik selama 29 hari. Kena ambil hukum mubtada'ah. Iaitu 29 hari suci. Selepas itu akan dihukumkan haid selama sehari. Satu lahzah nifas, 29 hari suci, 1 hari haid. Gitulah. Nampak tak? Itu dari segi penyelesaian bilangan nifas dan haid dan suci. Adapun qada berapa hari itu kena kira lah. Sebab apa? Sebabnya kita sedar haid nifas dia selahzah sucinya 29 hari, 1 hari haid tu setelah 60 hari. Nampak tak? Selagi tak melebihi 60 hari, kita tak tahu. Kita tak tahu dia akan mengalami istihadah. Mana dia boleh tahu? Darah yang akan berlaku akan datang tu tak tahu. Jadi bila dah
lebih daripada 60 hari, baru dia tahu rupa-rupanya dia ni seorang mustahadah fi nifas. Baru pertama kali bersalin, baru pertama baru anak pertama terus kena istihadah dan tak dapat nak bezakan sifat darah. Jadi di sinilah dia kena kira berapa hari kena qadanya. Sebabnya memang dia akan kena qada, jadi kena kira berapa hari. Daripada 60 hari tu tolak berapa hari yang perlu dia qada, berapa hari yang tak perlu dia qada, kena kira lah. 29 hari suci, 1 hari haid. 29 hari suci, 1 hari haid. Jadi kira berapa hari semua. Jadi kena kira lah. Baik. Beberapa contoh untuk menjelaskan hukum tersebut. Contoh pertama. Okey. Contoh, saya bagi satu contoh lain lah. Saya bagi satu contoh lain. Contoh kita kata pertama kali nifas dia tu 70 hari. 70 hari keluar darah. 70 hari. Baik, 70 hari. Dia keluar darah nifas selama 70 hari. Kemudian kali pertama dia keluar darah nifas selama 70 hari dengan satu sifat darah. Jadi nifas dia berapa lama? Selahzah sahaja. Nifas dianya satu lahzah. Satu lahzah nifas. Baik. Dia keluar darah selama 70 hari. Jadi satu lahzah sahaja nifas. Kemudian lihat dia ada adat haid ataupun tidak. Adat haid dan suci ataupun tidak. Kita ambil contoh adat haidnya, dia ada adat haid. Adat haid dianya 7 hari, suci 25 hari. Jadi kita akan hukum selepas lahzah ni 25 suci. Kemudian 7 hari haid. Nampak tak? 7 hari haid. 25 campur 7 sudah berapa hari tu? 25 campur 7 di sini sudah jadi 32, betul tak? 32. Baik. Kemudian tak sampai lagi 70 hari, baru 32. 25 lagi. Betul. Ustazah tolong kira. Alhamdulillah. Suci 25 hari. Baik. Suci 3 jadi berapa? 57. Nah, campur 25 jadi 57 lah. Betul tak? Ada berapa hari lagi? Ada 13 hari lagi. Tolak 70 ni, ada lagi 57. Tolak 70. Jadi berapa hari? Jadi ada 13 hari. Betul tak? Ada 13 hari lagi. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi 13 hari ni adalah hukum haid kesemuanya. Sebab apa? Sebab tak melebihi 15 hari. Tadi walaupun adat haid dianya 7 hari. Nah, akhir sekali tu tak sama dah. Sebab apa? Sebab tak melebihi sebanyak-banyak haid. Mula-mula tu tak apalah sebab darah tu melebihi 15 hari. Darah melebihi 15 hari. Jadi kita kembali kepada adat 7 hari. Akhir sekali sebab ada tolak 7 hari haid, 12 hari suci, 25 hari suci. Tinggal lagi 13 hari tu semuanya dihukum haid.
Semuanya dihukum haid kerana tak melebihi 15 hari. Baik, jadi okey, ni dari segi penyelesaian bilangan hari. Kita nak tahu pula sebabnya bila masalah ni berlaku pada orang awam, kita bukan setakat nak bagi tahu berapa hari haid, berapa hari nifas, berapa hari suci, berapa hari haid. Kita kena bagi tahu dengan detail lah. Dia kena mandi bila? Mandi pada hari ke-60. Betul lah, kita kena mandi, dia kena mandi, bukan kita. Dia kena mandi hari ke-60. Dia kena mandi hari ke-60 lah, selepas hari ke-60 tu. Dia akan mandi di situ. Baik, selesai. Dia kena mandi pada selesai hari ke-60. Mandi hari ke-60, ni yang perlu kita selesaikan untuk orang awam. Dan berapa hari kena qada tu pula? Berapa hari kena qada? Qada berapa hari? Cuba cek. Dalam 70, saya tak nampak nak baca. Okey, kejap. Saya tanya Ustaz. Okey. Saya boleh baca. Kalau nak qada solat bagi satu lahzah itu macam mana? Semua waktu itu maksudnya. Okey. Qada satu lahzah. Ya, sebenarnya selahzah ni solat mana yang perlu diqada? Tak ada lah sebenarnya. Nah, jadi yang selahzah tu tak kira lah. Yang kita, sebabnya selahzah ni ialah sekejap sangat. Takkan habis waktu selahzah. Waktu solat tu takkan habis dengan selahzah. Cuma dari segi hukum nifas tu lah yang kita boleh ambil di situnya. Selepas pada selahzah dia wajib mandi sebenarnya. Tapi oleh kerana dia baru tahu selepas hari ke-60 dia nak mandi macam mana. Nah, cuma dia kena kira selepas pada tu qada sahaja. Kena qada berapa hari. Nampak tak? Kena qada berapa hari. Jadi kena tengok hari suci lah. Dalam 70 hari, dalam 60 hari tu ada berapa hari suci? Nampak tak? Berapa hari? Siapa yang boleh jawab? 50 hari. Barakallahu fiik. Watahallahu alaih. 50 hari lah. Sebab selahzah tu kita tak kira tak apa. 50 hari. 25 hari suci. Betul tak? 25 hari campur 7 baru 32. Nah, 32 campur 25 57. Jadi 25 campur 25 angka 25 sahaja yang ada dalam 60. 25 campur 25 50 hari lah. 7 hari haid. 7 hari haid tu tak perlu qada lah. Jadi 50 hari sahaja yang perlu dia qada. 50 hari maknanya 5 waktu kali 50 hari. Berapa waktu semua? Dia kena qada. Berapa waktu? Kena qada ni. Kena qada 250. 250 waktu. Jadi inilah jumlah sembahyang yang perlu dia qada, perlu kita bagi tahu kepada orang awam. Kena selesaikan sampai detail lah. Mandi hari ke berapa, qada berapa hari. Supaya dia memang nanya lah. Memang nanya. Okey. Tapi tak apalah. Sebab tu kita kena tahu juga masalah qada sembahyang ni. Masalah qada sembahyang ni adakah wajib segera ataupun tidak wajib segera. Di antara benda yang perlu kita faham jugalah. Yang perlu kita faham bila nak selesaikan masalah ni, sebabnya dia akan kata, nah ayalah, banyak ni 250 waktu. Bukan dia kena sembahyang selalu. Nah, kena bila dia tahu 250 waktu tu, dia kena terus solat. Tak berhenti-henti, bukan betul. Sebabnya bukan wajib segera ni. Dan dia boleh solat sunat, dia boleh sembahyang solat sunat dan sebagainya. Tak mengapa, sebab dia
tinggal bukan dengan sengaja. Orang yang tinggal sembahyang bukan dengan sengaja, dibolehkan dia solat sunat, tetapi sunatnya dia solat qada dahulu. Sunatnya begitu. Sunatnya qada, sunatnya solat qada dahulu. Walaupun dibolehkan solat sunat, tapi sunat dia selesaikan qada dahulu dan sunat secara tertib. Sunat secara tertib maknanya kena ikut tertib lah. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, gitulah. Tak boleh nak bukan tak boleh, cuma dari segi hukum sunatnya begitu, disunatkan tertib bagi orang yang tinggal dengan tidak sengaja ni. Melainkan kalau dia tinggal dengan sengaja, wajib tertib. Ini perbahasan kenaan dengan qada sembahyang ni. Siapa-siapa yang nak rujuk boleh rujuk dalam kitab Fathul Mu'in. Muqaddimah, mula-mula tu sudah ada perbahasan tu. Perbahasan yang muhim jugalah. Dalam masalah qada tu kena tengok sengaja dengan tak sengaja, wajib segera, wajib tertib. Kalau dia tinggal dengan tidak sengaja, sunat segera, sunat tertib. Begitu. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Tadi nanti ada soalan saya akan tengok sebelah mana ni. Saya nak terus kepada ketiga, mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Tak boleh tanya. Ada soalan? Nak tanya. Kejap. Okey, saya nak kuat sikit speaker tak dengar mana. Macam mana Ustazah? Untuk muqtadah mumayyizah ni kan, yang kalau keadaan dia dah pernah pengalaman ada haid, suci tu Ustaz, ambil suci terakhir. Ya. Jadi kalau suci terakhir tu biasa kan yang dia dah 9 bulan dia tak haid, tak buat haid kan. Jadi dia dari sebelum tu memang dah tak ada haid, dah haid, lepas tu suci, lepas tu dia dah mengandung kan. Dalam mengandung tak ada haid pula. Ya, begitulah. Ghalibun nisa ala yahidna. Indal hamli, ketika dia mengandung tidak datang haid, kebiasaannya begitu, betul tak? Jadi kalau kira sucinya yang terakhir akan jadi 9 bulan. Tak. Jadi dia kena ambil kira sekali juga. Suci yang terakhir daripada haid. Jadi katakan sebelum mengandung tu dia haid 5 hari, kemudian suci 20 hari. Bila dia cek, tak datang-datang lagi haid ni, rupa-rupanya dia dah mengandung. Jadi 20 hari sambung lagi sampai 9 bulan. Jadi maknanya dia suci 9 bulan 20 hari. Nampak tak? 9 bulan 20 hari itulah suci yang terakhir daripada haidnya. Maka di sini macam mana akan jadi? Kalau ikut kembali pada saya tadi, dia akan jadi hari tu 1 hari selahzah sahaja nifas, semua sampai hari ke-60 tu dia wajib qada. Sebab masuk masih lagi dalam bilangan tempoh suci daripada haid yang terakhir. Nampak tak? Sebab suci daripada haid yang terakhir ni 9 bulan 20 hari. Nampak tak? Nampak. Jadi 60 hari. Dah 60 hari lagi nanya lah ni. Lagi nanya lah Ustazah. Akan jadi berapa hari kena qada? Penuh lah. Jadi 300 lah. 300 waktu lah. Tak. Dia tak kira daripada tadi. Dia tak kira suci haid yang terakhir. Dia suci haid terakhir dah tu. Termasuk dengan suci ketika hamil tu. Termasuk juga. Ketika hamil kan dia suci, tak keluar darah haid, kerana ikut pendapat yang azhar, perempuan yang hamil boleh mengalami darah haid. Jadi bila tak ada darah haid, suci daripada haid. Gitulah jadinya. 9 bulan tambah 9 bulan mengandung suci, jadi 9 bulan 20 hari lah.
apa nama ni, kita akan kira suci yang terakhir daripada haid. Jadi ada dia jalan kena keluar Ustaz? Ada, ni tak boleh bagi tahu awal-awal. Nanti dulu. Oh okey. Sian dia. Ada jalan keluar. Tapi yang itulah yang muktamadnya, dan contoh tu ada disebut dalam risalah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah oleh Syekh Muhammad Al-Khatib. Ada guru kepada pengarang kitab Al-Ibanah. Dia sebut secara jelas masalah tu. Dia kalau wali kitab yang level kitab-kitab yang terkini busuk macam tu, kitab-kitab yang lama-lama pun sama lah, sebab dia rujukan daripada kitab-kitab lama. Memang ada. Dia sebut 9 bulan. Memang ada. Baik. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah, hukum nifasnya darah kuat manakala lemah sama juga. Yang ni kita akan ambil hukum tamyiz lah. Tadi saya baru bersoal jawab dalam grup asatizah dari Indonesia lah masalah ni. Masalah apa? Mustahadah mumayyizah fil nifas ni. Jadi masalah ni samalah juga mustahadah fil haid. Mustahadah fil haid ni darah yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Selama mana, berapa lama mana sekalipun. Seumur hidup katakan, dia hanya keluar darah kuat, contoh katakan 10 hari hitam. Kemudian keluar darah merah bertahun-tahun. Kita buat masalah lah ni. Bertahun-tahun sampai dia mati. Jadi berapa hari haid dia? 10 hari haid tu saja. 10 hari hitam tu sahajalah dia hukum haid. Nah, darah lemah yang keluar, darah merah yang keluar sampai dia mati itu semuanya hukum istihadah. Jadi begitu jugalah dalam masalah mustahadah fil nifas ni, mustahadah mumayyizah fil nifas ni, yang kuat haid, yang kuat nifas, yang lemah istihadah. Walaupun seumur hidup sekalipun keluar darah lemahnya, semuanya dihukum nifas, semuanya dihukum istihadah. Tapi akan ada pertanyaan jugalah di situnya, takkanlah dia tu tak beranak pula kali kedua. Okey, kalau beranak kali kedua pula lain cerita lah. Ni contohnya dia tak beranak dah. Selepas pada anak pertama tu dia keluar darah kuat dan darah lemah. Sehinggalah beberapa tahun. Jadi semuanya dihukum semuanya dihukum istihadah. Jadi istihadah tu berapa lama? Selama mana ada darah lemah lah. Tak kira lah 6 bulan ke, 9 bulan ke, setahun ke, 2 tahun ke, selama mana ada. Bukan sampai 9 bulan sahaja. Dia tak kembali kepada adat suci dah tu. Masalah tamyiz tidak kembali kepada adat suci. Nampak? Dia tidak ada kembali kepada adat suci ataupun adat haid. Sebabnya dia kaedah lain, kaedah tamyiz ni. Yang kuat haid, yang lemah istihadah. Walaupun lama sekalipun darah lemah tu. Baik. Okey, selesai masalah tu. Saya rasa tak nak baca lah. Yang ketiga tu. Terus kepada mu'tadah ghairu mumayyizah. Sebab saya nak cepat ni. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Okey. Yang kelima, mana yang kelima pula dah? Yang keempat. Okey, yang keempat ni, okey saya bagi tahulah yang keempat ni. Yang keempat ni tadi kan ada soalan daripada Ustazah.
ada jalan keluar tak bagi perempuan yang adat sucinya sampai 9 bulan tu. Sebabnya dia akan jadi kena qada solat tu sampai 60 hari lah, 300 waktu. Jadi di sini kita boleh ambil al-adatu tasbutu bimarratain. Al-adatu tasbutu bimarratain. Berdasarkan kepada pendapat yang kedua, al-adatu tasbutu bimarratain. Adat disabitkan dengan 2 kali berlaku. Al-adatu sabit dengan 2 kali berlaku. Dalam masalah nifas, masalah haid, yang pertamanya adalah pendapat pertamanya tasbutu bimarratin sahaja. Bila sudah ada adat sekali sudah ada sekali berlaku, sudah dikira adat dalam masalah haid nifas ni. Tapi ada pendapat kedua, dan pendapat ni bukan pendapat syaz, pendapat yang kuat juga. Pendapat yang kuat juga. Cuma dia tu pendapat yang kedua, adat ni disabitkan dengan 2 kali. Mesti berlaku 2 kali. Jadi 9 bulan tu berapa kali? Baru sekali tu sahaja. Sebelum adat suci yang terakhir 9 bulan tu, berapa hari? Tu. Jadi katakan sebelum tu ada adat suci 25 hari. Selama 2 kali berturut-turut. Syaratnya 2 kali berturut-turut. Boleh kita jadikan adatnya. Boleh kita jadikan adatnya setelah lahzah tadi. Setelah lahzah bagi masalah mubtada'ah ghairu mumayyizah, ataupun dalam mu'tadah ghairu mumayyizah pun sama juga. Jadi tak perlulah kita kembali kepada 9 bulan tu. Kita ambil berdasar kepada al-adatu tasbutu bimarratain. Ambil adat yang sudah berlaku 2 kali. Yang adat yang sama telah berlaku 2 kali berturut-turut. Sebelum 9 bulan tu mestilah biasanya ada adat yang biasa berlakunya 25 hari contohnya sudah berlaku. Sebelum 9 bulan tu sudah berlaku 25 hari adat sucinya sebanyak 2 kali secara berturut-turut. Jadi boleh kita ambil adat tu berdasarkan kepada kaedah ataupun pendapat yang kedua, al-adatu tasbutu bimarrataini. Boleh tak Ustazah? Boleh Ustaz. Okey, itu pendapat ataupun jalan keluar yang boleh kita ambil jugalah. Okey. Ada lagi sebenarnya. Yang kedua, yang keempat tu ada lagi. Maknanya bolehlah dikira adat suci haid yang terakhir sebanyak 2 kali sebelum beliau mengandung. Ya, boleh. Boleh. Baik, seterusnya contoh, kita ambil satu contoh. Contoh yang pertama, seorang wanita mempunyai adat nifas selama 40 hari dan adat haidnya 6 hari. Sekejap saya baca. Seorang wanita mempunyai adat nifas selama 40 hari dan adat haidnya selama 6 hari. Selepas bersalin, dia melihat darah merah selama 80 hari. Maka hukumnya ialah dia seorang wanita mustahadah mu'tadah mumayyizah. Oleh itu kita kembalikan kepada adat nifasnya selama 40 hari. Kemudian sucinya, selepas pada kita kembalikan kepada adat nifasnya, maknanya ni anak yang kedua lah contohnya, bukan anak pertama. Anak yang kedua. Anak yang pertama dia tu nifasnya 40 hari. Anak yang kedua ni terjadi istihadah, darah keluar sampai 80 hari. Maka
kita akan kira haidnya 40 hari. Kita akan kira haid pula lah. Nifasnya 40 hari. Mana ada haid sampai 40 hari. Nifasnya 40 hari, kemudian sucinya, okey. Jadi sucinya kita kena ambil suci yang terakhir sebelum bersalin. Jadi kalau ikut pada al-adatu tasbutu bimarratin, kena ambil adat 9 bulan tu lah. 9 bulan lebih. 9 bulan lebih lah biasanya. 9 bulan 20 hari, 9 bulan 9 bulan 25 hari. Itu kalau kita ambil al-adatu tasbutu bimarratin. Kalau al-adatu tasbutu bimarratin ni, bolehlah ambil adat 2 kali yang terjadi sebelum tu. Jika masih ada darah selepas itu, maka dikembalikan kepada adat haidnya. Contoh, 40 hari nifas. Kita dah selesaikan hukum daripada 80 hari merah tu, hukum nifasnya 40 hari. 40 hari. 40 hari. Kemudian 24 hari suci. Tu contoh yang kita mudah faham lah sebenarnya. Kalau ikut ghalibun nisa'nya tidak mengalami haid lah ketika hamil. Bukan 25 hari lah sebenarnya, 9 bulan. Tapi tak apalah, tu contoh untuk kita faham. 24 suci, 6 haid, 10 suci. 10 suci tu sebab apa? Sebab baki lagi lah. Baki lagi yang masih ada daripada 80 hari. 40 hari nifas, campur 24 hari, campur 6 hari. Jadi ada baki lagi 10 hari tu semuanya dihukum suci. Semuanya dihukum suci. Nampak tak? Sebabnya tak sampai lagi. Sebab apa? Sebab darah ada 10 hari sahaja lagi. Jadi nak cukupkan 24 hari tu tak boleh lah. Melainkan kena campur dengan hari yang tak keluar darah tu. Jadi kita kira 10 hari yang masih ada darah tu, yang terakhir ada darah tu dikira suci juga. Baik. Ada soalan tu nanti sekejap saya baca lepas ni. Kalau suci haid yang terakhir tu tak sama dengan suci haid dia yang sebelumnya, kena cari suci haid yang sama kali 2 kali berturut juga ke? Baik, kita sebenarnya macam ni nak faham masalah ni. Contoh, kita buat contoh bulan silap. Contoh sekejap. Contoh kita katakan bulan kita sebut bulan 1, 2, 3 lah, semua dah faham. 1, 2, 3. Baik. Jadi bulan 3 bukan. Adat yang terakhir dia 9 bulan. 9 bulan, betul tak? 9 bulan. Adat sebelum 9 bulan tu, sebelum adat yang terakhir tu, dia ada adat suci. Dia ada adat suci 25, katakan 25 hari. Nah, contohnya macam ni. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Bulan 3 tu dia start hamil sampai 9 bulan. Jadi bulan 3 tu start hamil sampai 9 bulan tu adalah adat suci yang terakhir. Boleh. Bulan kedua bulan 1 dan bulan kedua ni dia ada adat suci daripada haid yang sama secara berturut-turut. Sama-sama 25 secara berturut-turut. Jadi adat tu sahaja yang akan diambil. Boleh kita ambil. Kalau ikut pendapat yang kedua, al-adatu tasbutu bimarrataini. Jadi dalam soalan tadi, kalau suci haid terakhir tu tak sama dengan suci haid dia yang sebelumnya, kena cari suci haid yang sama 2 kali. Dan dia kena ambil yang terakhir juga. Maknanya macam ni. Yang sebelum 9 bulan tu.
Bukan semata-mata ada adat suci 2 kali berturut-turut. Kena tengok yang sebelum 9 bulan tu. Nampak tak? Yang sebelum 9 bulan. Nampak? Apa tak Ustazah Atira? Yang sebelum 9 bulan. Maknanya bulan pertama dan bulan kedua tu. Tadi kan saya kata bulan ketiga sampai 9 bulan tu ada suci yang terakhir 9 bulan. Dia kena ambil sebelum tu. Bulan pertama dengan kedua. Kalau nak ambil sebelum tu lagi tak boleh lah. Kena ambil yang terdekat jugalah. Kena ambil bulan bulan sebelum bulan dia mengandung tu. Nampak. Nampak tu Kelantan lah tu. Okey. Jadi tu kena lihatlah adat dia yang dua tu yang terakhir. Adat dua yang sama terakhir. Ataupun mungkin semasa mengandung tu dia tidak dia keluar darah haid juga. Tak semestinya 9 bulan. Contohnya ketika mengandung pun adat suci dia sama dengan adat suci dia semasa tidak mengandung. Sama lah juga lah, tak ada masalah lah. Kita nak ambil, kita nak jadi tu tak apalah kalau kita tak kembali kepada al-adat tersebut marratain. Ini masalahnya sekarang ni kita nak bagi jalan keluar lah kepada orang awam. Untuk kita ni kita buatlah yang pendapat yang kuat. Nah, kita yang faham ni kena ambil pendapat yang kuat lah untuk orang awam ni, sebab kita nak bagi dia tu minat untuk belajar ilmu agama, supaya dia tu nak mendekati dengan belajar ilmu agama ni. Kita bagi dulu yang mudah-mudah, tapi masih lagi dengan pendapat-pendapat yang bukan syaz lah. Ada masalah tu. Jadi kena tengok 2 bulan sebelum ataupun 2 adat yang terakhir sebelum adat 9 bulan tu. Okey, baik. Ataupun rasa payah juga, dia ada satu lagi. 60 hari semua. 60 hari itu semua semua nifas, lebih pada tu istihadah. Itu yang ketiga dah tu. Tapi itu bukan cara orang belajar kitab ibanah sebenarnya. Sebabnya kita belajar kitab ibanah ni level dia tak bukan bagi pendapat yang banyak sangat. Cukup dengan bagi jalan keluar, yang jalan keluar tu jika dia ada masalah dia rujuk pada kita. Ni selesai dengan kaedah yang ada dalam kitab tu, tak dia susah, dia akan tanya secara peribadi, tu barulah kita bagi jalan keluar. Tapi tak apalah, oleh kerana ni ulang kaji dan saya percaya yang ikut ni pun dari kalangan asatizah yang sudah mahir, yang sudah pakar lah. Ni saya kenal pun ramai ni yang dah pakar, boleh di tempat rojak. Jadi saya sebut ni tak apalah untuk bagi untuk kita sama-sama berkongsi maklumat-maklumat yang lain. Seterusnya kita lihat pula satu lafzah. Okey, muqtadah rumayyizah. Okey, seterusnya kita masuklah mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah zakirah. Mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah jadi dia tak tahu, dia ni masalahnya dia tak tahu adat dia. Tak tahu adat nifas. Dia sudah lama tak hamil. Bila dia hamil, tiba-tiba tiba-tiba lama lah, contohnya katakan 10 tahun dah dia tak hamil, dia tak beranak. Nah, kemudian tiba-tiba
tiba-tiba beranak, tiba-tiba mengandung. Bila dia beranak, darah tu keluar lebih sampai 60 hari. Nak kembali kepada kepada adat dia tak ingat. Berapa hari tak ingat. Cuma di sini ada isu juga sebenarnya. Macam mana dia boleh tak ingat mula datang tu? Sebab dia tahu lebih 60 hari, maknanya dia tahulah bila dia bersalin. Nampak tak? Dia kes mutahayyirah mutlaqah ni, dia lupa adat qad bilangannya, waktunya keluar bila, waktu nifas mula keluar bila, nifasnya berapa hari dia lupa semua. Nampak tak? Bagaimana dalam bab haid kan? Dalam bab nifas pun samalah. Bila kita kata mutahayyirah, jadi pelik sedikitlah. Macam mana boleh jadi mutahayyirah mutlaqah ni? Sedangkan mutahayyirah mutlaqah ni dia ni adalah seorang perempuan yang lupa bilangan nifas, adat nifasnya, bilangan adat nifasnya, waktu bila mula nifasnya. Macam mana dia boleh lupa waktu mula nifas tu? Ada tak ustazah boleh tolong share? Takut ada. Tu. Boleh cakap surat mana? Jadi takkan jadilah kes mutahayyirah mutlaqah ni. Takkan jadilah sebenarnya. Kalaulah zaman sekarang ni rasanya takkan berlaku. Dia boleh tengok surat beranak. Ataupun mungkin sebab dia gila. Masa dia beranak tu, sebelum dia beranak sampai dia sudah beranak, dia gila. Dia gila sebelum beranak lagi. Sedar-sedar darah lebih 6 sedar-sedar. Jadi susah juga tu nak buat contoh. Tapi dalam kitab ada macam mana? Saya nampak kan dia lebih darah nifas dia lebih 60, darah lebih 60. Lepas tu nak kena tentukan adat nifas yang sebelum beranak, anak sebelum tu. Okay. Jadi dia tak ingat dah. Dia tak ingat. Tak ingat masa dia beranak dulu tu nifas tu keluar terus ke atau berapa hari ke, mungkin lah macam tu. Okay. Tapi dia tak ingat berapa hari nifas ke macam mana? Tak ingat berapa hari nifas satu. Waktu mula? Itulah dia masa beranak dulu tu dia tak ingat lah. Masa dia bersalin tu dia terus nifas ke, keluar nifas ke atau selepas berapa hari, mungkin lah. Yalah. Okey, mungkin sebab dia tak sedar, dia mungkin dia pensang ke macam mana tu. Saya nak buat masalah tu. Ada sebut dalam kitabnya, contohnya dia masa nak beranak tu dia gila. Dia gila. Sedar tu keluar darah. Lebih 60 hari. Bolehlah kita buat contoh macam tu. Sedar. Sebab tu ada sebenarnya ulama dia kilah masalah ni. Setengah kata dalam masalah musahadah fi nifas ni tidak sampai 7, 5 sahaja. 5 sahaja. Sebabnya tak boleh nak tasawur berlaku masalah mustahadah mutahayyirah mutlaqah dengan mustahadah mutahayyirah nasiyah lil waqti zakirah lil adat. Dua tu jadi pelik sedikit. Tapi cuba tengok dalam kita ada sebut contoh sebenarnya. Ada sebut macam mana. Ada tasawur jugalah boleh berlaku masalah tu. Cuma kita nak bayangkan dengan masalah di zaman sekarang ni agak susah lah. Sebab macam Ustazah Fazlina sebut tu, boleh tengok di surat beranak. Ya, ada Ustazah Fazlina pun ada sebut ni. Ada 5 jenis sahaja. Betul? Sama? Ya, betul. Ada 5 sahaja. Jadi ada khilaf sebenarnya. Tak apalah. Kita ikut saja.
Tapi kalau bab haid, tu tak pelik. Tu kalau zaman sekarang ni tak pelik berlaku mutahayyirah mutlaqah dalam bab haid. Baik. Keenam, mutahayyirah yang kelima dulu. Mutahayyirah mutlaqah. Hendaklah dia mengambil langkah berjaga-jaga selama-lamanya. Sama ada atau mu'tad dalam haid. Sebab wanita itu perlu ihtiyat. Jahil dengan adat nifas menyebabkan permulaan kitaran haid tidak dapat diketahui, maka pasti berlaku keluar pada segenap segi. Oleh itu, semua hukum hakam yang berkaitan dengan masalah mutahayyirah mutlaqah dalam haid akan dipakai juga di sini seperti wajib mandi setiap kali solat fardu dan lain-lain. Baik. Jadi saya agak boleh fahamlah masalah ini dia sama dengan masalah dalam mutahayyirah mutlaqah fil haid juga. Jadi maknanya ya ni kena ihtiyat lah. Kalau ikut kepada pendapat ihtiyat, kena qada 60 hari jugalah. Sebabnya dia baru tahap hari ke-60. Ya. Jadi dia akan qada ikut pendapat ihtiyat, kena qada sampai 300 waktu solat fardu. 5 waktu kali 60 hari, jadi 300 waktu semua. Kena qada balik. Semua. Kalau kita dia ada satu juga pendapat. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan qaul 40 hari nifas. Ada juga kan? Qaul mengatakan 40 hari nifas. Jadi 40 hari nifas maknanya di sini selepas hari ke-40 dia kena qada lah selama 40 hari bukan 60 hari. Sama juga dengan masalah tadi Ustazah, dengan masalah mu'tadah rumayyizah tadi ataupun mu'tadah rumayyizah tu yang kena kembalikan kepada adat suci tu. Adat suci 9 bulan tu. Kita boleh juga ambil dengan qaul ataupun pendapat nifas sebanyak 40 hari sahaja. 40 hari sahaja, kemudian ambil suci yang terakhir. Selepas pada 40 hari nifas, kita ambil selepasnya suci daripada haid yang terakhir. Bukan selepas 60 hari. Itu boleh jugalah. Kita ambil pendapat yang mengatakan nifas ni 40 hari juga. Jadi banyak sebenarnya. Tak apalah. Itu pendapat-pendapat dalam yang disebut dalam kitab-kitab lebih besar lagi. Keenam, kelima mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah. Okey. Satu lagi juga masalahnya, tadi kan saya sebut kalau 9 bulan tu, contoh katakan tak sampai 9 bulan, contohnya ada berhenti 15 hari. Jadi kan kalau kita ikut pendapat yang kuat, ambil adat yang terakhir. Adat yang terakhir tu contohnya 9 bulan. Jadi adakah dia keluar tu berterusan darah sampai 9 adakah dia keluar darah berterusan sampai 9 bulan? Boleh jadi ada berhenti. Baik. Kalau berhenti sekejap tak sampai 15 hari, kita akan kena ikut pada adat suci yang terakhir lagi. Tapi kalau sudah ada berhenti 15 hari, saya dah sebut sebelum ni, kalau ada berhenti 15 hari,
Maka selepas tu tak apalah kita tak cukupkan 9 bulan. Sebab kita sudah boleh hukum haid yang baru dah. Dah katakan kita kata 2 bulan sahaja. 3 bulan sahaja keluar darah. Tak sempat dia nak habiskan adat suci 9 bulan tu. Selepas pada 3 bulan ada darah berhenti selama 15 hari sekurang-kurangnya. Maka selepas pada itu bila berlaku lagi darah tu sudah dikira darah haid. Sudah dikira darah haid. Okey, tak apa boleh tanya. Pani. Kelima mutahayyirah, keenam mutahayyirah. Zakirah lil waqti, nasiyah lil adadi. Zakirah lil waqti. Okey, yang ni tak boleh. Dia ingat waktu, cuma dia lupa berapa adat bilangan nifasnya. Tu. Baik, jadi hukumnya sedetik mengiringi bersalin. Boleh tengok dalam rajah lah. Boleh tengok dalam rajah. Ada tak ada rajah? Saya tak buat yang ni. Jadi yang keenam, okey. Yang keenam, okey. Yang keenam, cuma mudah je lah santorianya. Sedetik selepas bersalin itu adalah dihukum nifas dengan yakin. Sebab dia ingat mula tu bila? Dia ingat sedetik selepas bersalin. Dia ingat selepas bersalin tu terus datang darah. Terus datang darah. Jadi sedetik lah selepas pada bersalin tu adalah hukum nifas. Baik. Selepas pada sedetik tu, sedetik dan selepas itu ada kemungkinan darah berhenti. Maka dia diwajibkan mandi selama-lamanya setiap kali hendak salat fardu. Selepas pada tu, dia wajib mandi. Maknanya boleh katakan 5 kali jugalah. 5 kali sehari jugalah dia akan mandi. Dia akan mandi 5 kali jugalah. Nampak tak? Contoh yang kedua. Dia berkata, nifasku mula datang selepas 5 hari daripada bersalin dan aku tidak tahu qadarnya. Selepas pada 5 hari. 5 hari selepas pada bersalin, tak ada lagi darah. Selepas 5 hari, baru start keluar darah. Jadi, selahazah selepas 5 hari itu adalah nifas. Dan selepasnya, dihukum istihadah dan wajib dia ihtiyat. Setiap kali nak salat, wajib dia mandi. Wajib mandi selama-lamanya. Selama-lamanya selama mana ada darah. Selama mana ada darah. Nampak tak? Walaupun dah melebihi 60 hari. Sebab apa jadi selama-lamanya? Sebabnya sekarang ni dia nak tahu bila boleh mula haid sebenarnya. Nah, dia tak boleh dah nak anggap bila mula sebenarnya. Dia ingat haidnya berapa hari. Nak ada haid dia berapa hari. Suci dia apa dia ingat. Untuk haid tu dia ingat. Tapi masalahnya sekarang dia tak ingat adat nifas tu. Bilangan adat nifas tu berapa. Jadi tak tahu nak start di mana bermulanya adat suci daripada haid. Sebab itulah menyebabkan dia ni kena ihtiyat selama-lamanya. Sebab dia tak tahu di mana sebenarnya dia kena start kira adat suci daripada yang terakhir. Kalau dulu tak apa. Dia boleh tahu selepas pada selahzah tu boleh selalu sekira nak kira adat suci yang terakhir. Sekarang ni selahzah tu kita ambil yang yakin, selepas tu kemungkinan sahaja berhenti. Nah, kemungkinan berhenti, kemungkinan ada. Kemungkinan masih nifas. Sebab dia tak ingat. Jadi bila ada kemungkinan tu menyebabkan dia tidak tahu di mana sebenarnya bermula adat suci yang terakhir. Bila tak tahu adat sucinya yang terakhir, dia akan tidak tahu jugalah di mana bermulanya adat haid. Nampak tak? Sebab itulah selama-lamanya walaupun dah lebih 60 hari. Okey, saya rasa boleh teruskan lagi lah. Yang ketujuh tu. Yang ketujuh, mutahayyirah zakirah lil adadi nasiyah lil waqti. Yang tak masuk dalam bilangan tu, kalau yang kata 5
5 jenis sahaja. Tak termasuk. Nasiyah lil waqti, seperti dia berkata nifasku selama 10 hari dan aku tidak tahu adakah ia mengiringi bersalin atau bermula sebelum, macam tadilah saya kata dia gila lah. Dia gila, semasa bersalin dia gila, sebelum bersalin dia gila, setelah bersalin dia gila, sudah melebihi 60 hari dah. Jadi dia tak tahu di mana start darah nifas tu. Start sebab pada bersalin ataupun 5 hari sebab bersalin, dia tak ingat. Jadi nifasku selama 10 hari dan aku tidak tahu adakah ia mengiringi bersalin atau bermula sebelum berlalu 15 hari. Hukumnya 10 hari selepas bersalin adalah nifas yang diragui. Nifasku selama 10 hari. Nifasku selama 10 hari dan aku tidak tahu adakah ia mengiringi bersalin. Jadi 10 hari selepas bersalin adalah nifas yang diragui. Nifas yang diragui. Kemudian, ni kalau tengok rajah lagilah mudah. Kalau tengok rajah ni, nifas yang mungkin nifas tidak wajib mandi lagi di sini sebab tidak mungkin berhenti. Kemudian selepas itu, selepas 10 hari hingga hari ke-24 adalah suci yang diragui. Hari ke-25 adalah suci dengan yakin. Selepas hari ke-25 diragui berlaku. Ni saya dah terangkan semua dalam rajah. Agak semua boleh baca. Saya rasa mudah faham ni rajah ni. Saya dah tulis ni dalam rajah ni, keterangan tu boleh baca catatan tu. Kenapa jadi 25 hari ke-25 yakin suci. Kenapa? Itu sudah ada dalam keterangan, dalam catatan tu sudah ada. Saya nak tengok soalan dah. Yang ketujuh ni perlu detail juga. Saya rasa tak apalah, boleh tengoklah dalam rajah tu. Saya nak cek balik dalam mesej, takut ada yang tertinggal soalan. Yang ingin bertanya sekiranya keluar darah sedikit dalam bulan puasa, adakah dia puasa itu batal? Perlukah obat puasa tu? Dia soalan ni saya ingin tanya, sekiranya keluar darah setitik dalam bulan puasa, adakah dikira puasa tu batal? Perlukah obat? Dia keluar setitik masa mana? Masa mana dia keluar tu? Mana tahu juga. Kalau keluar waktu malam tak batal lagi. Kalau waktu siang hari, katakan ia ada adat biasanya darah tu tak keluar sampai sehari semalam. Jadi tak apalah, dia tunggu dulu. Tak apa, kalau kita ada sebut macam tu, tak apa dia tunggu dulu. Maknanya tak batal juga walaupun siang hari. Okey. Ada lah soalan tu. Tu dah. Ke ada lagi yang perlu Ustaz, tambahan untuk saya nak berai? ni macam isu mutahayyirah mutlaqah tadi tu. Okey. Boleh jadi macam ni kot Ustaz. Dia pernah menjadi mangsa rogol, mungkinlah ya. Kita gambarkan begitu. Kemudian dia melahirkan anak. Lepas tu anak dia mungkin meninggal dunia ataupun dipisahkan daripada dia. Dan selepas peristiwa hitam tu mungkin dia pengsan. Dia pengsan, lepas tu anak dia meninggal dunia. Jadi dia macam kebingungan, tak tahu anak dia ada duduk mana, dia lahir bila dan sebagainya. Beberapa waktu kemungkinan dia pun berkahwin, dapat jodoh baru, nikah, lepas tu melahirkan anak kali kedua. Jadi di situlah mungkin isu dia. Jadi dia macam tak ingat sejarah dia hak dulu bila dia lahirkan anak, surat beranak pun tak ada dan sebagainya. Mungkin kemungkinan isu. Okey, itu isu tu okey. Semuanya jadi isu laginya. Okey, masa dia berkahwin yang baru ni. Bila dia berkahwin dengan suami, dengan suami baru atau inilah.
bila dia berkahwin, dia kena rogo kan. Bila dia berkahwin, baik. Katakan dia sedar, dia tahu bila mula. Maka walaupun macam mana? Mungkin hak dulu tu dia tak ingat langsung. Dia tak ingat langsung. Dia tak ingat langsung, selepas melahirkan anak dia mungkin dibawa, dipisahkan daripada dia. Dan akhirnya anak dia meninggal dunia ke, tak tahu kisah lah kita kata. Sejarah hitam sungguh lah dia tu. Kemungkinan juga dah. Kemungkinan juga lah. Boleh terima Ustazah. Okay. Dia macam drama swasta ni. Baru saya nampak. Okey, terima kasih. Barakallahu fiik wa ta'allahu alaihi. Jadi boleh jugalah kita buat tu sebagai gambaran untuk memahami masalah mutahayyirah mutlaqah ni. Boleh rekod lah masalah tu. Boleh rekod dia. Sebab kalau kita kata dia gila, kalau kita kata dia gila tak, dia gila sebelum dan selepas melahirkan anak dia tu mesti ada surat beranak. Yalah. Boleh rujuk daripada surat beranak. Boleh jawab surat beranak. Surat beranak. Jadi kalau kita nak bawa cerita kata dia memang tak ingat sungguh dan tidak ada satu evidence pun untuk nak menunjukkan kelahiran dia yang sebelum itu. Maka kita mungkin boleh gambarkanlah. Akhirnya dia bagi tahu dia pernah melahirkan anak dulu. Cuma dia tak tahu, dia tak ingat, dia jadi macam mungkin sakit ke selepas peristiwa tu. Gitu. Ya. Okey, nampak. Okey. Boleh kita buat contoh lah yang salah sebut lah. Sebab sekarang ni ada surat beranak, betul tak? Masa tengah siang. Sama dah tadi saya sebut, kalau siang hari pun ialah kalau dia tidak ada adab gitu, tidak ada adab, darah keluar sekejap saja, kira ni lah batal lah puasa dia tu. Tapi kalau dia memang ada adab keluar sekejap saja, tak apalah dia tunggu pun, masih tak apalah dia tunggu tu maknanya dikira sah lagi puasa dia. Kalau betul-betul terbukti darah tu memang sedikit, tak sampai 24 jam. Begitu dalam kitab sebut. Maknanya tengok dia ada adat ke tidak. Setengah lagi masalah tu dia sebut kalaulah keluar darah dekat dengan nak berbuka puasa, dia terasa dia tak nak check. Dia tak nak check lagi dekat-dekat nak berbuka walaupun dia rasa macam keluar darah. Dia takut kalau check darah ada nanti batal lah puasa hari tu. Jadi boleh ke tidak dia tu tak check lagi, tak apa, boleh. Tapi dengan syarat lah darah tu tak keluar sampai 24 jam. Dia kalau dia sudah ada adat keluar darah sekejap sahaja. Okey, kalau dia lambat-lambat nak mandi hadas walaupun dah suci, tak berdosa ni. Tidak berdosa kalau dia lambat-lambat mandi. Dia wajib mandi jika dia nak solat. Jika dia nak buat amal ibadat yang perlu kepada bersuci, tu barulah wajib. Dia tak wajib segera mandi tu. Jadi kalau dia lambat-lambatkan tu tak berdosa lagi. Selagi mana dia tak nak solat tu.
dasar. Boleh Ustazah? Boleh Ustaz, boleh. Terima Okey, kasih okey. Ustaz, terima kasih banyak. Okey. Satu lagi Ustaz, Ana nak minta Ustaz doakanlah sebab Ana ni sebenarnya tengah menyambung pengajian tingkat sarjana. Dan salah satu daripada kajian Ana ni berkaitan dengan kitab Ustaz tulis ni. Kitab Ibanah? Kitab Ibanah ni, kitab Ibanah terjemahan ni. Ya. Salah satu daripada manuskrip yang masuk dalam kajian Ana lah. Kajian tentang darah? Ana buat satu kajian berkaitan dengan kerangka pembangunan pendidikan HED untuk pelajar sekolah rendah. Jadi kita nak cari di mana tema-tema yang bersesuaian untuk murid sekolah rendah di tajuk pendidikan HED. Macam contohnya kalau tajuk 7 jenis istihadah, 7 jenis nifas ni, istihadah dalam nifas, 7 jenis istihadah dalam HED ni, dia sebenarnya tidak berapa sesuai untuk kita tekankan pada murid sekolah rendah. Betul. Cuma mungkin kita boleh bagi tahu pada dia orang ni bahawasanya istihadah tu ada 7 jenis. Ya. Kadar itu sahaja. Jadi dia kajian Ana ni dia lebih kepada perbandingan isi kandungan yang ada dalam kitab-kitab, terutama kitab contemporary lah ni lah. Macam kitab Ustaz ni lah, kitab Ibanah ni kitab lama tapi diterjemahkan dalam bentuk yang lebih mudah oleh Ustaz. Kitab mu'alif tu ada lagi. Mu'alif masih hidup lagi. Habib Abdul Rahman masih ada lagi. Masih ada lagi. Cuma Ana tak pilih dah kitab-kitab yang payah sebab kita nak cari mana kitab yang biasa menjadi jadi favourite lah di kalangan para asatizah ni untuk guna untuk buat mengajar. Dan kesesuaiannya untuk kita masukkan tema-tema yang tertentu dalam kerangka pendidikan HED sekolah rendah lah. Jadi antara manuskrip yang Ana pilihnya kitab Ustaz ni, kitab Ibanah, kitab Ustaz Abu Usama. Takrirat tak? Bukan, Takrirat satu, lepas tu yang terbaru, latest tu. Yang terbaru tu. Terbaru HED nifas istihadah. Yang sama-sama. Kisah sendiri tu. Betul. Dia apapun semua kitab ni dia lebih rujukan utamanya Minhajul Talibin, betul tak Ustaz? Antara sama lah. Minhajul Talibin ya. Betul. Minhajul Talibin lah sebab dia banyak sebut pendapat Syekh Ibn Hajar. Tuhfatul Muhtaj. Sebab fokus sana kepada mazhab Syafi'i lah. Walaupun kita kata ada beberapa pendapat berkaitan dengan HED nifas istihadah ni dalam pegangan mazhab lain, tapi sebab kita di Malaysia ni pegang mazhab Syafi'i kan. Jadi itulah. Mohon doa daripada guru kita lah Ustaz. Sama-sama lah. Dipermudahkan sebab Ana hanya buat di peringkat master ni kerangka pembangunan. Pasalnya kalau kita kaji silibus pendidikan Islam di sekolah rendah Malaysia ni, dia tak ada sentuh secara mendalam berkaitan dengan pendidikan HED. Tak ada. Jadi kalau isu yang berlakunya banyaklah, budak-budak tak pergi sekolah bila HED. Bila nak menyelesaikan hak yang 15 hari 15 malam tu pun dia orang silap dah situ. Dia main kad sekali 15 hari tu terus dia kira 15 hari HED, 15 hari suci. Dia banyaklah isu macam tu. Jadinya kita nak membina satu kerangka lah. Mungkin dengan kerangka tu memberi manfaat pada kita sekolah rendah, okay? Ustazah mengajar di sekolah rendah? Ya, anak mengajar sekolah rendah. Sekarang ni tengah bercuti lah sebabnya dapat beasiswa untuk sambung master lah.
Alhamdulillah. Jadi nak ambil peluang ni lah Ustaz. Peluang ni tajuk ni sebab tajuk ni tak ada lagi orang buat. Biasanya ada dah sebelum ni dia orang nak buat. Tajuk secara khusus tajuk apa? Khususnya tajuk dia pembangunan kerangka modul pendidikan haid sebagai bahan bantu dakwah di sekolah rendah berasaskan dokumen standard kurikulum pendidikan Islam sekolah rendah lah. Itu tajuk dia dari sudut konten dia lah yang sebetulnya. Tapi dalam tajuk tu pada bab yang kedua tu Ana buat kajian manuskrip berkaitan dengan kitab-kitab haid yang contemporary yang banyak digunakan di Malaysia lah, yang jadi apa favorite kepada para asatizah. Antaranya kitab ustaz ni lah, halal lah ilmu semua tu Ana. Alhamdulillah. Semoga ilmu tersebar luas. InsyaAllah lah kita sama-sama doakan lah untuk Ustazah. Saya lagi suka lah kalau ada yang nak siapa-siapakan ilmu apa nak dengan haid ni, terutamanya daripada buku saya sendiri. Jadi sahal tu insyaAllah kita dapat sama-sama berkongsi lah jadinya. Jadi setakat ni Ana duduk buat proposal pun memang banyak Ana guna citation ustaz lah. Citation nama ustaz tu Ana banyak guna lah. Oh ya ke? Bila kita apa ni tak sahu mana tak ada nama. Tak sahu tu lah berkatnya insyaAllah. InsyaAllah dah. Gitulah kita agaknya. Itulah sama-sama dah kita doa. InsyaAllah semoga kita diberi kefahaman yang benar, yang betul sebagaimana yang dikehendaki oleh muallif, kemudian oleh pengarang, oleh dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi saya rasa boleh tutup tutup tak? Mana admin? Admin siapa ni?